Tersirat semakin kubur. Hello guys. Okay, so Alhamdulillah hari ini pada 19 hari bulan 12 2020 pada hari Sabtu hari ini kita kembali live lagi sekali bersama saya Nisha Mansur dan Muhammad Fauzi ataupun G. Okay, so selamat datang semua pada live kita yang ke berapa ni Haji? 14 ke 16? 16. 16. Okey, kita banyak kali sangat sampai terlupa dalam kali terlupa. Okay, so apakah topik kita pada kali ni Haji? Okey, so topik pada hari ini adalah topik yang agak istimewa, di mana topik dia adalah macam mana untuk macam mana kita nak buat keuntungan dan kita nak beruntung di dalam hidup ni. Betul. Dalam bisnes dan di dalam hidup, macam mana kita nak beruntung? Okey, Sebab cik rugi je kan? Cik rugi je kan? Buat bisnes ni rugi. Okay, so macam biasa semua, jangan lupa share live ni kepada WhatsApp group, kepada WhatsApp friend, rakan-rakan hati di seluruh Asia Pasifik dan semua leader-leader hebat. Buktikan yang anda hebat, sharekan kepada rakan-rakan hati anda semua. Okey, dan tak dilupakan pada yang masih belum mendapatkan kita punya merchandise item. Yes. Okey, boleh dapatkan merchandise tersebut. Okey, daripada Service and Support Center kita. Kita sekarang ada Kita ada t-shirt dan kita pun ada Mark Ella Joy, berwarna hitam sangat cantik. Kita ada mask. Dalam masa lagi 1 ke 2 minggu kita akan siapkan. Tapi untuk masa sekarang dah boleh start pre-order sebab kita takut once stock dah sampai pun dah sold out. Sebab sekarang pun dah ramai dah booking kan. Okay, so boleh hubungi mana-mana admin ataupun tinggalkan nombor handphone. Kalau berminat tinggalkan nombor handphone di ruangan komen. Kita punya admin akan contact untuk pre-order. Alright. Okey. Selain pada mask, satu kita ada t-shirt. Kedua kita ada car sticker. Okey, ketiga kita ada mark. Keempat kita ada mask muka. 4 item. Mask untuk yang COVID tu, bukan mask yang untuk kecantikan. Okey, so sebelum tu saya nak tanya Nisha. Nisha apa khabar ini Nisha? Alhamdulillah Syah sihat. Cuma sikit sibuk sebab ramai sangat kan orang nak join sekarang. Itulah dia. Sebab tu dekat sini kita di dalam kesibukan kita tak melupakan rakan-rakan hati yang jauh daripada tempat kita. So kita masih mengadakan live session untuk sama-sama dapat berkongsi dan memberi maklumat kepada rakan-rakan hati kita di luar sana. Ya, dan kita juga dalam kali ini kita nak kongsikan. Tadi saya WhatsApp beberapa rakan-rakan hati saya. Rupanya walaupun selama ni kita dah share yang sebenarnya setiap hari Ahad kita ada mengadakan kelas bimbingan oleh Tuan Syahrul Ahmad, Tuan Vice President kita, setiap hari Ahad untuk marketing, untuk bisnes dan finance. Tapi rupanya masih ramai yang tak tahu. Okey, itulah yang sayangnya. Sebab apa? Saya terkejut sebenarnya sebab even tadi saya sharekan dengan Mr. Farid Tan, dia pun baru tahu dan dia pun baru menanyakan kepada saya jam berapa dan bila akan start. Sedangkan kita sebenarnya sudah mengadakan kelas itu selama beberapa minggu. Okey, jadi kat sini boleh Nisha bagi tahu sekali lagi kelas tu bila dan pukul berapa supaya rakan-rakan hati kita akan make sure benda ni dia orang tahu. Okey, so sebenarnya Ella Joy Support Center Malaysia di sini kita ada mengadakan kelas under penjana. Okey, dan kelas itu speakernya adalah kita punya Vice President sendiri iaitu Tuan Syahrul Ahmad yang akan berkongsikan pengalaman dan ilmu. Itu yang paling penting dalam perniagaan. Untuk beruntung, ilmu itu penting. Okey, menceritakan tentang perniagaan, finance dan marketing. Basically sales and marketing class lah. Tapi dia lebih in depth. Okey, sebab bila face to face datang ke office dan Tuan Syahrul akan menceritakan dari jam 10 pagi sehingga 5 petang setiap hari Ahad. Okey, setiap hari Ahad seperti esok contohnya 20 hari bulan 12 2020 kita ada mengadakan kelas itu.
Okay. Dan juga kita kena bagi tahu rakan-rakan hati kita. Kelas tu yang pertama percuma. Tak ada kos pun. Ya, tak ada kos. Datang dapat ilmu free, tak payah bayar. Itu satu. Okay. Lepas tu untuk sesiapa yang dapat menghadiri sampai habis lah, maksudnya kita ada 6 session. 6 session. Kalau Kena habis ada kelas commitment. tu, dah habis menghadiri 6 session tu, apa yang kita akan dapat, Nisha? Kita akan dapat allowance daripada penjana sebanyak RM500. So kesimpulan dia, datang free, habis kelas dapat duit lah. allowance, dapat duit. Okay. So So memang jangan- rugi lah kalau tak datang. Yes, dan daripada RM500 tu kita nak buat apa? Kita nak buat, kita boleh start dengan modal perniagaan. Contohnya, menyertai Aloja. Ya, betul. Okay, so kat sini kalau kata kita tengok di screen, dah ada orang yang view. Okay, jadi boleh kita tengok siapakah rakan hati kita. Kita ada Tuan Hanif. Tuan Hanif. Okey, kita tengok daripada atas. Okey, kita baca tu Tuan Farid dia mengatakan kalau dekat okey, kalau dekat pasti saya join. Apakan daya, saya jauh di Penang. Betul. Sebenarnya ramai yang dekat Kedah, dekat Perlis menghubungi saya cakap nak join, tapi dong cakap kalau online boleh ke? Kita cakap kita tak ada online, kita cuma ada yang physical punya kelas. Tapi sayangnya yang dekat Kuala Lumpur, kita tak tahu lah, mungkin ada faktor masa ataupun komitmen yang membuatkan mereka tak dapat nak hadir. Okey, so kalau kita tengok Farid Tan Elojoy ni, dia memang sangat supportive. Setiap kali kita punya live, dia mesti ada. Jadi saya sangat-sangat berbesar hati dapat mengucapkan terima kasih kan kepada Tuan Farid Tan. Okey, jadi kalau kita tengok daripada Itulah atas kualiti seorang leader hebat. Yes, Farid Tan ni dia bukan jalan-jalan juga dia. Bukan cuma cakap. Bukan cuma cakap, memang power. Okey, so kalau kita tengok siapa yang dah komen tu. Dan itu kita pun ada macam biasa. Kita ada rakan hati setia kita iaitu Abang Zuki. Abang Zuki, Kak Fauzi Ahmad Ros, Siti Zaleha Nordin, terima kasih kerana tak putus support kami di sini. Dan selain itu, saya juga tadi ada mengatakan kepada Tuan Farid, saya merindui Kak Baini sebab Kak Baini dia seseorang yang sangat ceria dan vibe dia tu sangat ni. So saya nak ucapkan salam kepada Kak Baini. Okay, insyaAllah mungkin nanti Di situ kita Kak pada Baini. Zul Asma. Hai Nisha, hai Ji, hai Hai. Siti Zaleha Nordin. Terima kasih untuk yang dah share. Okay, Dan so like pada dan rakan komen. ni share lagi kan pada rakan-rakan ataupun grup yang lain YouTube, terutama YouTube yang mana yang belum lagi subscribe kita punya YouTube channel, please do that kan, Yes. supaya kita dapat orang kat luar sana tahu yang kita satu family yang sangat supportive antara satu sama lain. Okey Abang Ji, mungkin ada yang belum betul jelas kenapa kita asyik cakap tengok YouTube. Apa yang bestnya ada dalam YouTube tu? Apa pentingnya YouTube kita? Okay, so yang pertama sekali di YouTube ni, kita yang first kita akan share kebanyakan maklumat yang kita tahulah. Boleh kata semua yang kita tahu pun. Yeah. So rakan-rakan hati kita yang mana mungkin tak jelas tentang sistem, tentang apa macam mana cara nak menjalankan perniagaan ni, so boleh rujuk di YouTube. Dan dalam masa yang sama, YouTube tu dia menceritakan tentang perjalanan aktiviti kita di sini. Yes, daily activities harian. Yes, Aktiviti harian. yes. Dan yang paling penting sekali untuk yang tak berkesempatan lagi untuk berjumpa dengan Vice President Shana Ahmad, sebenarnya boleh menyaksikan daily activities dan updates daripada Tuan VP sendiri setiap hari di YouTube channel kita. Okey. Dan selain daripada sebelum saya terlupa, selain daripada kelas di hari Ahad iaitu kelas penjana, kita pun ada di hari Selasa iaitu kelas E-Boss. E-Boss. Yes, kelas Apa itu E-Boss E-Boss? yang dijalankan pada pukul 9 malam hingga 10 malam. So E-Boss ni dia stand for Elojoy Business Opportunity Sincerely Sharing. Panjang kan namanya. Tapi sangat menarik sebab sincerely sharing. Maksud dia dikongsikan secara ikhlas. Okay? Yes. Okey, tapi kelas E-Boss kita limited hanya kepada 3
30 yang terawal sahaja. Jadi tinggalkan nombor kontak, nombor di ruangan komen di bawah supaya kita boleh menghubungi ataupun kontak rakan hati anda untuk menyampaikan mesej kepada kami. Okey, dan satu lagi Nisha, untuk e-board session tu kita akan buat cabutan bertuah. Yes. Kita ada aktiviti-aktiviti Kita yang ada best. aktiviti lah di samping tu. Okey, so berbalik pada topik kita pada malam ini Nisha. Okey, macam mana tadi topik dia apa? Macam mana nak? Beruntung. Beruntung. Macam mana nak mendapatkan untung dalam bisnes dan macam mana nak beruntung. Okey, jadi rasanya saya pun macam dah tak sabar nak tahu macam mana cara-cara nak untung ni. Sebab rasa macam tak berapa nak untung lagi. Ya, Okay, so macam mana Nisha nak buat ni? Okey, so yang akan menceritakan tentang topik ini bukan saya dan bukan juga Abang Ji. Tapi seperti biasa, seseorang yang paling layak adalah kita punya Vice President Tuan Shannon Ahmad. Okey, jadi kat sini saya mempersilakan Tuan Vice President kita, Tuan Shannon Ahmad. Hello John. Hello John. Hello John. Hello John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Joy. Hello Hello Joy Indonesia, Malaysia, Cambodia dan seluruh Asia Pasifik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Waalaikumsalam. So kepada semua rakan hati Hello Joy yang berada di seluruh Malaysia yang dah mencipta pendapatan harian 100 USD, 50 USD, ada yang 600 USD, ada yang 30 USD, bergantung kepada cara pencapaian. So saya mengucapkan jutaan tahniah kepada semua dan alhamdulillah kita dah semakin viral. Yes. Syukur alhamdulillah. So semakin viral, semakin trending. Dan sebelum saya mulakan perkongsian saya pada malam ni, saya nak tanya khabar pada semua. Saya nak tengok dia punya respon. Okey. Kak Fauzia, apa khabar Kak Fauzia? Sebab kita online kan. Yang ada dengan sini Siti. Kak Siti apa khabar? Abang Farid, Azrian Yusof, Siti tak nampak sangat. Siti apa? Nur. Siti Siti Zaleha. kakak kepada Datuk Ismail Nuri. Ya, Datuk Ismail apa khabar? Semoga kita dipermudahkan segala urusan dan mendapat kejayaan. Amin. Jadi seperti biasa sebelum kita mulakan sesi ini, insyaAllah kita Ya, mulakan dengan umur kita, jadikan amalan kita. Yes. Dalam setiap apa pun yang kita lakukan, kita mesti berdoa pada Allah Ta'ala. Sebab sesungguhnya Allah Ta'ala yang memudahkan segala urusan. Jadi kita mulakan dengan umur kita, mengajarkan surah Al-Fatihah ini kepada roh dan jasad kita masing-masing, kepada kedua ibu bapa kita. Always jangan lupa kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan seisi alam. Sayulillahi lahu Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi insyaAllah malam ni atas niat kita untuk berjaya ataupun sukses together seperti yang kita laungkan di t-shirt kita laungkan di gelas kita, itu adalah satu mesej yang kita nak beri pada Asia Pasifik. Sebab sukses together ni adalah satu matlamat yang sangat jelas dan tepat. So kalau kita dapat menjayakan diri kita dan menjayakan orang ramai dengan cara yang betul, alhamdulillah. Sebab di waktu COVID ni banyak orang hilang pekerjaan, hilang punca pendapatan dan segalanya. Jadi untuk berjaya ni apa yang kita perlukan, yang saya nak kongsikan pada diri saya, keluarga saya dan sahabat-sahabat saya adalah ilmu yang bermanfaat. So sebab tu ada satu doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'i. Maksud doa tu kita mohon pada Allah Ta'ala, ya Allah, berikanlah kepada kami semua. Betul? Apa yang kita minta? Ilmu. Ilmu yang bermanfaat. So baru insyaAllah bila kita ada ilmu, dalam perniagaan kena ada ilmu tentang perniagaan. Kalau kerja kena ada ilmu tentang pekerjaan. So ilmu yang bermanfaat dalam bidang masing-masing. InsyaAllah Allah akan datangkan rezeki yang luas. Bukan
bukan murah, rezeki yang luas. Luas tu banyak lah. Baru wasian, rizqan wasian. Rezeki tak seperti duit. Rezeki ni kesihatan, betul? Kebahagiaan, duit, kemudahan. So Allah yang akan datangkan benda ni. So wasyifaan min kulli da'i, hilangkan penyakit zahir dan batin. Jadi banyak antara kita, termasuk diri saya dulu, saya selalu lupa. Saya ingat penyakit saya ni penyakit sakit perut, kan? Kencing manis, darah tinggi. Sebenarnya penyakit yang paling besar adalah penyakit batin kita. Malas, itu penyakit. Merasa-rasa tahu, itu penyakit. Ego, itu penyakit. Dengki, orang Melayu banyak. Tapi Melayu dulu lah, Melayu sekarang tak macam tu. Dia ada PhD, perasaan, hasad, dengki tentang kejayaan orang lain. Dan ini tak bagus. Sebab tu Hello Joy ini adalah satu benda yang kita nak bagi tahu pada diri kita dulu dan pada masyarakat. Maksudnya kita kena ubah. Bahagia tu ubah diri kita masing-masing. Kalau dulu malas, sekarang dah rajin. Kalau dulu ego, sekarang kurang ego. Kalau dulu pemarah, sekarang penyayang. So itulah mesej yang kita nak sampaikan pada masyarakat. Tetapi bila kita nak tingkatkan ekonomi, kita kena libatkan diri dalam apa? Perniagaan. Sebab tu di dalam Hello Joy ni kita menyediakan satu platform perniagaan yang real kepada orang ramai yang nak meningkatkan pendapatan pasif. Jadi bukan kita cakap pada orang ramai, semua penonton-penonton di luar sana, maksudnya kita tak suruh berhenti tentang apa yang kita usahakan. Contohnya kalau orang tu dia makan gaji, dia teruslah makan gaji, tak ada masalah. Tapi kalau boleh dia melibatkan diri dalam perniagaan Hello Joy, tambah lagi pendapatan sebagai satu pendapatan tambahan. So jadi kalau dia contohnya dia makan gaji dulu dapat 3,000, 4,000 semua. Dengan dia buat Hello Joy, dia dapat pendapatan tambahan 100 USD. Tapi sepanjang saya di Hello Joy ni, masalah saya dapat adalah orang banyak komplain dekat saya. Pendapatan tambahan dia lebih daripada basic dia. Saya tak larat lah handle komplain macam ni. Jadi inilah luar biasa, lain macam kan. Pendapatan pasif bekerja 10 macam biasa, bekerja 3,000 tapi pendapatan tambahan 6,000. Yes, betul. So kalau campur dua, beruntung tak? Beruntung, sangat-sangat beruntung. So jadi itulah dia yang kita nak hantar mesej pada masyarakat. Bukan suruh berhenti. Jadi buat luar biasa, 24 jam masa yang sama untuk semua orang. Tapi kita manfaatkan 24 jam tu dengan buat bisnes sampingan Hello Joy. Modal pun rendah, 230. So perkenalkan pada 2 orang lelaki nanti. Mudah je. Betul, mudah je sebenarnya. Mudah je. Dan jadi boleh dapat pendapatan tambahan tadi, iaitu 100 USD per hari. Dan pada anda yang nak menjadi businessman, boleh buat 2,300 tu jadi digital master. Hari ini alhamdulillah 5 digital master daftar. Wow. Alhamdulillah. Berapa sales kalau 5 kali 2,000? My max is very bad. So 5 kali 11,000 lebih sehari. Yes, ini satu benda yang luar Biasa. Luar Saya biasa. ucapkan pada itu ni kita adalah dengan Dr. Rashid, betul? Ya, betul. So ini adalah daripada jaringan Dr. Rashid, berikan tepukan. Super. Dan hari ini tadi saya bersyukur saya didatangkan oleh seorang yang diperkenalkan oleh Farid Tan. Abang Abang Farid Farid lagi. Saya nak ucap tanya Abang Farid pada Abang Farid, dia bijaksana. So dia datangkan orang daripada Temerloh. Temerloh, ya. Siapa nama dia tadi? Abang Abdul Rahman. Ramai. So dia datang dengan anak dia daripada Temerloh. Maksudnya daripada Temerloh dia travel ke KL Semata-mata itu maksud usaha tu ada. usaha dari jauh dia datang ke sini, dan bila saya buat pencerahan tentang apa tu Hello Joy, beliau dah jelas dan beliau terus membuat keputusan untuk menjadi distributor Hello Joy Distribution Center. Wow. Satu benda yang sangat hebat, kan? Hebat. Dan tanya saya ucapkan kepada Abang Farid. So inilah uniknya perniagaan kita, tak kisah di mana pun anda berada, kita bergerak sebagai satu kumpulan yang mana niatnya sama untuk berjaya bersama. So walaupun pencerahan tu dibuat sini, tapi tetap di bawah jaringan Abang Farid. Hebat tak bisnes ni? Hebat. Dengan tepukan. So this is how we leverage. Jadi bila daripada Temerloh tadi mendaftar, satu dia daftar sebagai package master 2,300.
Master. Abang Farid duduk kat Penang. Okay. Minum teh tarik. Tapi dalam wallet dia masuk 160 UK. Ini satu benda yang luar biasa hebat. Okay, so maksudnya bisnes ni sebenarnya asalkan kita ada rakan hati, tak kisah tak semestinya rakan hati tu kena duduk sebelah kan. Kalau dekat kampung pun kita boleh uruskan benda ni. Sebab zaman sekarang dah berubah. Kita ada WhatsApp, kita ada macam-macam media untuk kita berkomunikasi. Di mana Dan sahaja. Dan juga sebelum saya mulakan sesi perkongsian maklumat tentang apa tadi? Beruntung. Untuk beruntung ni, semalam saya didatangkan oleh sekumpulan anak muda yang diketuai oleh Hasbullah. Tanya Tuan Hasbullah kalau tengok live ni, so dia langgar batang je. Kita semua kenalkan pada dua orang. Sekali dia bawa 10 orang. Berikan tepuk tangan pada Hasbullah. Tanya. Jadi inilah benda yang luar biasa. Dan sekiranya 10 orang ni memperkenalkan pada 10 orang lain, bayangkan jaringan yang ada di bawah ni berapa ramai. 10 orang bawa 10 orang, 100 orang. 100 orang kenalkan pada 10 orang dan 1000 orang. Inilah hebatnya kita punya perniagaan. Hello Joy. Okey, so jadi sebelum saya mulakan sesi perkongsian maklumat ni, saya nak minta maaf pada semua sebab saya perlu andaikan tuan-tuan dan puan yang menonton ni zero. Walaupun saya tahu tuan-tuan dan puan ni adalah orang yang jauh lebih hebat daripada saya, sebab saya perlu andaikan supaya saya dapat sampaikan maklumat ataupun perkongsian ni dengan baik, benar, jelas dan tepat tentang bagaimana kita nak beruntung. Boleh saya mulakan? Okey. Boleh saya mulakan? Silakan. Saya minta izin berdiri. Silakan Tuan Pipi. Dan terlebih dahulu kami ingin ucapkan terima kasih di atas kesudian untuk berkongsi ilmu bersama kami pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan, so pertama sekali tajuk kita pada malam ni adalah bagaimana kita nak untung dalam apa pun yang kita lakukan. So jadi saya mulakan dengan platform HelloJoy. So HelloJoy ni adalah satu platform perniagaan. Jadi kita menawarkan produk-produk eksklusif yang hanya boleh didapati di dalam platform HelloJoy. Jadi apabila kita di dalam platform perniagaan, pertama sekali saya nak pesan pada diri kita dan semua rangkaian HelloJoy rakan hati saya di seluruh Asia Pasifik termasuk Indonesia. Pertama, we have to define diri kita sebagai peniaga, bukan networker. Apabila you mendefinisikan diri you sebagai peniaga, jadi tujuan utama perniagaan adalah keuntungan. Betul atau tidak? Betul. Ataupun duit lah. Keuntungan ni kita simbolkan dengan satu simbol iaitu ringgit ataupun duit. Jadi pertama sekali untuk mendapat keuntungan, sebelum saya share benda ni, so saya nak kita sama-sama faham tentang satu formula untuk mendapatkan keuntungan, iaitu bagaimana keuntungan terjadi. Pertama, orang yang beruntung ni adalah dia mesti berniaga. So bila dia berniaga, tak kisahlah apa pun jenis perniagaan tu, sama ada kedai buncit ataupun kedai makan, ada yang buat online, ada yang buat kontraktor. Jadi kontraktor government membekal pakaian, membekal alat tulis, berbagai-bagai jenis perniagaan. Ada yang jual kereta, ada yang jual kuih, macam mak saya dia berniaga jual kuih, ada yang buat cekodok, macam-macam lah. Yang penting berniaga. Kenapa? Sebab ini Allah yang cakap 9/10. Daripada 9/10. 10 ni adalah rezeki. 9/10 rezeki itu datangnya dari mana? Dari berniaga. Jadi saya ucapkan tahniah kepada semua yang melibatkan diri dalam aktiviti perniagaan. Jadi kata bukan HelloJoy. Tak kisah niaga apa pun tak kisah. Yang penting kita adalah ahli perniagaan. Kalau perempuan, business woman. Kalau lelaki, business man. Kalau perempuan, business man. Tak kisah.
Ramai. Dia ada dua golongan ni, lelaki tidak, perempuan tidak. Yang penting dia business dan ataupun business woman ataupun business man. Jadi pertama sekali, you have to define you yourself is what? Zero. What ni maksudnya perniagaan apa pun yang you lakukan tak kisah. Okey? Sebab perniagaan akan mendapatkan keuntungan. Bagaimana keuntungan ini terjadi? Macam mana boleh jadi itu keuntungan? Ini yang kita nak kena sangat faham. Saya ijazah sarjana muda pengurusan perniagaan, yang mana saya setakat sekarang ni belum pernah lagi gunakan ijazah saya untuk makan gaji. Sebab daripada kecil saya dididik oleh mak saya berniaga, walaupun berniaga kuih. Sampailah sekarang saya ahli perniagaan. Dan pengalaman saya dalam pelbagai jenis perniagaan inilah yang saya nak kongsikan kepada orang ramai. Tentang berniaga ni nak untung. Jadi bagaimana terjadinya keuntungan ni? Formula dia mudah sangat. Yang saya kat universiti ni saya faham benda ni je, iaitu jualan tolak kos. Apa pun berniaga sama aja. Jualan kita berapa? Kalau kita nak ni baru terjadi sama dengan untung. Betul? Jadi contoh, kita nak untung ni, nak jadi orang untung, nak untung ni tinggi, betul? Kalau untung banyak boleh tak? Boleh besarkan syarikat, boleh tak beli macam-macam? Boleh tak? Boleh, sebab niaga nak untung. Okey? Jadi cara kita nak buat untung senang saja. Satu, kalau kita nak untung kita tinggi, kita kena tingkatkan jualan. Jualan ni kena tinggi. Sebulan berapa sales kita sehari? Sehari berapa sales? Setahun berapa? 6 bulan berapa? Apa juga yang kita jual tak penting. Itu adalah syarat untuk kita mendapatkan keuntungan. Contoh, jualan kita 100,000 sebulan, tetapi kos kita adalah 100,000 sebulan. Berapakah keuntungan kita? Jualan 100,000 sebulan, hebat, macam-macam gaji dan semua. Tetapi kos kita pun 100,000. Berapakah keuntungan kita? Jawapan dia kosong, tak untung. Dipanggil balik modal. Jualan 100,000, kos, bayar overhead, bayar staff, bayar kos material, bayar masa kita, bayar bil telefon, bayar macam-macam nak kena bayar dalam niaga ni. Aircon nak kena bayar, staff nak kena bayar, kalau tak bayar dia lari. Office rental nak kena bayar. Jadi kos kita rupanya dekat 100,000. Jualan kita pun 100,000, jadi untung kita kosong. Penat niaga ni, kosong. Masa lagi, ilmu lagi, macam-macam. Sebab tu ramai orang gagal daripada orang yang berjaya. Ni kita nak kena faham. Tetapi kes nombor 2, jelas tak? Kalau tak jelas, sila komen di ruangan komen. Jelas ke? Boleh jelas ke? Okay. Jelas. Satu perniagaan lain, jualan dia 100,000 sebulan, okay? Tetapi kos dia hanya 10,000. Berapakah keuntungan dia? Anak murid? 90,000 sebulan. Hebat tak? Hebat. Ini baru hebat namanya. Jadi berbaloilah dengan penat, dengan apa ilmu dia berkorban. Sama je, apa pun perniagaan semua nak kena berkorban, nak kena tahu, nak kena urus, sama saja. Jadi dekat sini 90,000, termasuk tak orang yang berniaga ni? Kalau dekat sini dia beruntung tak? Untunglah. 90,000 peniaga yang mendapat menguruskan jualan 100,000 dan kos 10,000, beruntung tak? Untung. So orang ni akan untung lah. Simple saja.
Dan yang menguntungkan orang ni adalah peniaga tu sendiri. Sebab tu tuan-tuan dan puan, niaga macam-macam, buat bidang sama, untung berbeza-beza. Jadi yang bezakan ni adalah di diri masing-masing. Hello Joy sama, BP sama, Encik Shannon, produk sama, hebat juga, tapi hasil dia berbeza-beza. Yang membezakan tu adalah diri kita masing-masing. Itu yang saya nak tuan-tuan faham. Jadi ini jelas tak? Jelas. Maksudnya kita nak maksimalkan keuntungan kita. Dan yang ketiga, peniaga juga dia punya jualan 100,000. Jualan hebat, berikan tepukan. Hebat. Tetapi kos dia, sebab tak pandai manage, kos dia 120,000. Jadi saya nak tanya semua penonton saya yang di rumah sana, untung ke rugi sekarang ni? Jualan sebulan 100,000, tetapi kos dia dalam dia menguruskan perniagaan dia 120,000. Jadi untung ataupun rugi? Hello? Untung ataupun rugi? Rugilah, matematik basic je ni. Jualan 100,000, kos dia 120,000, jadi rugi dia. Sebab tu ada tanda macam ni pula, rugi. Kalau dalam perniagaan dia untung macam ni rugi. So rugi berapa ribu? 20,000. Jadi orang yang tak pandai urus ni, dia akan rugi. Jadi tuan-tuan dan puan yang saya hormati, dalam perniagaan ada dua, sama ada untung ataupun rugi. So jadi anda kena bijak. Ada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan perniagaan, ilmu accountant, ilmu kewangan, ilmu nak menguruskan sumber, ilmu nak buat temu janji, ilmu macam-macam ilmu diperlukan untuk berjaya di dalam sesuatu perniagaan. Sebab tu saya menyeru pada diri saya dan pada semua orang, jangan takut untuk berniaga, tetapi kita kena prepare diri kita agar ada ilmu-ilmu bermanfaat tentang sesuatu perniagaan. Beza orang tu berjaya ataupun gagal kerana ilmunya. Dan bukan saja ilmu, diri setiap orang tu yang paling penting untuk menjadikan satu perniagaan tu sama ada untung ataupun rugi. Tidak ada jaminan pun satu perniagaan tu mesti untung. Tak ada. Dah keluar modal banyak, dah usaha, dah ni, belum tentu untung. Niaga dua saja, boleh untung dan boleh rugi. Pandai urus untung, tak pandai urus rugi. As simple as that. Jadi ada apa-apa soalan, sila letak kat ruangan komen. Macam mana nak jadi untung tu? Adalah pertama, kita melibatkan diri dalam perniagaan. Apa perniagaan jenis, saya akan kongsikan sebentar lagi. Dan paling penting, kita pernah ada ilmu untuk mengurus perniagaan kita, untuk memastikan kita yang berniaga ni untung. Boleh tolong padam seorang? Boleh saya padam? Sebab saya nak cerita, nak kongsikan pada semua tentang pilihan-pilihan yang kita ada. Bagaimana kita nak mendapat pendapatan, dan bagaimana kita kena ubah diri kita menjadi orang yang beruntung. Boleh saya teruskan? Ada apa-apa sebelum saya pergi ke ruangan sebelum yang lain? Terima kasih Nisha. Sementara kita tunggu Nisha padam. Jadi kepada anda yang di luar sana, saya harap dapat share benda ni. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan ni memberi manfaat kepada orang ramai. Dan jangan takut untuk berniaga. Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Itu yang paling penting. Alright. Kalau ada di ruangan komen ke, boleh saya baca dan saya boleh faham apa benda ni. Dan kita santai di malam ni. Okay. Saya nak share pada tuan-tuan dan puan satu keadaan yang mana apa pun yang kita lakukan kat dunia ni, kita nak cari rezeki yang halal dan banyak. Semua manusia nak cari duit. Duit ni nak kena jelas, duit yang halal lah. Kita tak naklah duit yang haram. Kan, duit haram nak bagi makan anak bini, nak buat untuk makan. So itu tak naklah kalau boleh kita nak yang halal satu.
Ini matlamat semua manusia. Nombor dua, bukan saja halal, kita nak kalau boleh banyak lah. Betul tak? Sebab kalau banyak, kita pun boleh sedekah lebih. Tak adalah nak tengok duit RM1,000 je, duit RM1, dia tak habis sedekah kan. Cuba sedekah tarik duit ungu pula sekali. Macam mana perasaan kita? Sedekah duit 100 kita sedekah, tak ada hal pun. Sebab rezeki kita banyak. Ada setengah orang dia nak rezeki tu melimpah ruah, banyak. Sampai dia pun Allah makan banyak tu juga, rumah tu juga. Tapi berlebihan rezeki ni Allah bagi. Jadi macam saya suka rezeki yang melimpah ruah. Kenapa? Sebab bila kita ada rezeki yang melimpah ruah, boleh tak kita bantu adik-beradik kita yang susah? Boleh tak? Boleh. Boleh tak kita tolong orang-orang yang memerlukan? Tak kisahlah apa agama pun, bila rezeki tu kita boleh tolong orang tak? Boleh. Dan kita boleh tak menikmati kehidupan di dunia ni? Boleh. Sebab kita ada rumah yang baik, ada kereta yang baik, ada makan pun benda-benda yang baik. Sebab rezeki kita tu melimpah ruah. Jangan jadi macam Haji Bakil. Pernah dengar kan Haji Bakil? Dia duit banyak tapi dia susah nak duit. Itu tak bagus. Jadi kita perlukan rezeki yang melimpah ruah, halal, banyak. Soalan saya, macam manakah sebab-sebab yang manusia perlu buat, perlu kerja, perlu usahakan untuk mendapatkan rezeki? Betul? Ini tak kisahlah siapa saja. Pilihan pertama yang ada, kebanyakan manusia dia menggunakan ijazah. Dahsyat ijazah ni kan. Bukan orang bodoh tak boleh dapat ijazah. Ijazah sederhana mudah. Dia gunakan ijazah dia. Ijazah. Ada orang gunakan diploma dia. Ada orang gunakan PhD. Ini dahsyat ni. Nak dapat PhD ni mesti dah tua dah, 30 lebih, 40 lebih pun boleh dapat PhD. Panjang belajar ni kan. So dia gunakan ijazah, diploma, ada guna SPM saja. Tu rendah sikit lah, SPM level saja. So menggunakan benda ni untuk bekerja. Tak salah. Macam-macam peluang pekerjaan ni ada. Ada yang kerja dengan government, ada yang kerja dengan swasta, ada yang kerja dengan syarikat-syarikat korporat. Tak kisah. Yang penting kita bekerja. So bila kita bekerja, contoh saya nak bagi tahu, ini bukan benda satu kesalahan, ini adalah kebenaran. Orang ijazah sekarang ni, kalau dia dah habis belajar, so dia pun dapat kerja. Saya pun ada pekerja saya daripada golongan ijazah. So berapakah gaji yang saya tawarkan kepada pekerja-pekerja yang ada ijazah? Yang tak ada ijazah lagi rendah. Yang ada ijazah ni saya tawarkan sekarang RM berapa? Lebih kurang RM1,800 Malaysia. Banyak tak? Banyak tak? Banyak. Tetapi RM1,800 ni sebulan. Jadi bahagi dengan 30 hari, berapa? 1,800 bagi 30. Berapa sebulan? Sehari. Inilah pendapatan dia sehari. Berapa? RM60. Dan staf saya tu dia kena kerja daripada pukul 8 pagi sampai 5 petang. Poin saya sini, kena bekerja tak? Mesti bekerja selama 8 jam. Kalau dia tak kerja, saya bukan bagi gaji, saya bagi surat berhenti. Jelas kan? 8 jam sehari. Jadi sebulan ni pun dia pun dapat gaji. Alhamdulillah lah, saya punya kerja alhamdulillah semua bagus-bagus. So saya pun bagi gaji. So bila dia dapat gaji ni, dia nak kena bayar rumah tak? Kena. Rumah sewa sekarang ni berapa? 900. Dia nak kena bayar makanan dia tak? Kena. Sehari RM20. Wah, ada banyak staff saya ni makan kuat. Kali tiga kali makan. Sekali makan pula terror pakai Food Panda, RM20. Sekali makan, 3 kali makan, RM60. RM60 kali sebulan, makan je dah habis dah. RM60 dia makan sehari. Sebulan dia dapat
RM1,800, RM60 kali dengan 30 sama dengan gaji dia untuk makan saja. Tak buat bayar rumah. Rumah tak bayar. Belum bayar Grab. Grab nak kena bayar tak? Kena. Belum lagi dengan lifestyle dia. Ada seorang lah staff saya, kejap-kejap selfie, kejap-kejap selfie, kejap-kejap selfie. Saya ingat dia upload Hello Joy. Rupanya dia upload kuih lah. Dia selalu kuih, dia pergi lifestyle. Kalau upload Hello Joy, okey kan, masuk kan. Ini upload tak apa-apa. So jadi internet kena bayar tak? Kena bayar. Apa lagi belanja-belanja yang dengan RM1,800 ni? Mak bapak tak bagi lagi ni duit. Mak bapak tunggulah sebulan bagi allowance 200. Dah 5 tahun tak bagi allowance dah. Kenapa? Tak cukup. Ni persoalan saya. Tak cukup. So inilah realiti dalam kehidupan kita tuan-tuan dan puan. So saya tak kata suruh berhenti, tapi 1,800 di Kuala Lumpur tidak cukup. Maka sebab itu kerajaan menggelarkan adanya golongan B40. Itu yang ada ijazah. Kalau tak ada ijazah, lagi teruk lah. Takkan SPM gaji dia 1,800. Cuba kita renungkan tuan-tuan dan puan. Diploma okey ya? Diploma mesti lagi rendah pada ijazah. Betul? Kalau PhD okey lah, alhamdulillah. Tapi kalau PhD bolehlah 7,000, 8,000, okey lah, alhamdulillah. Dapat tak? So jadi ini golongan pertama yang nak dapatkan duit, dia terpaksa bekerja. Golongan kedua, ni golongan pertama. Golongan kedua, dia pun tengok, ya Allah, duit ni tak cukup dah. So terpaksa kena melakukan, terpaksa kena berkorban, buat benda lain. Orang pun cakap, oh boleh jadi dropship, boleh jadi apa, dia pun cuba. So dia nak melibatkan diri dia dalam perniagaan. So perniagaan ni nampak macam mudah, tapi tak semudah yang kita sangkakan. Contoh, dia pun decide, ni kena meniaga burger lah, kan, buat part-time bagus lah. Dia pun nak decide meniaga burger. Jadi bila dia melibatkan diri, buat keputusan untuk melibatkan diri dalam perniagaan, maksud saya di sini conventional. Perlu tak ada modal? Perlu tak? Jawapan dia perlu tak ada ilmu? Perlu. Perlu tak ada perlu tak bekerja? Mana ada orang meniaga burger dia tinggalkan stall dia? So dia kena dah duduk meniaga burger. Itu sekecil-kecil perniagaan yang saya nak kongsikan. Okey? Perlu tak dia ada kemahiran untuk masak burger tu? Perlulah. Kalau burger dia hangus, siapa nak beli? Dapat tak? Semua ni memang perlu. Okey, sekarang ni kita buat summary sekecil-kecil perniagaan yang saya nak share. Kalau modal nak meniaga burger sekarang ni berapa agak-agaknya? Berapa agak-agaknya? Sila letak kat ruangan komen supaya kita ada two-way communication. Sekarang ni lah saya rasa nak meniaga burger kurang-kurang RM 7,000. Tetap kena bekerja 8 jam ke 2 jam ke apa. Tetap perlu ada kameran. Tetap perlu berkorban. Pandai berkorban. Jadi saya nak tanya, sebulan agak-agaknya kita tiap-tiap hari bekerja, tiap-tiap hari kena masak, hujan ke, covid ke apa. Agak-agaklah orang yang berniaga burger, saya bukan nak menghina, cuma saya nak menyatakan kenyataan tadi. Dan saya ucapkan tahniah kepada semua yang berusaha berniaga tadi, daripada tak buat apa. Okey? Agak-agaklah pendapatan dia sehari berapa sebulan dia boleh dapat. Inilah rata-rata adik-adik angkat saya yang berniaga burger, yang rajin yang rajin, maksudnya dia boleh cipta pendapatan 5,000 kalau dia rajin. Pun tiap-tiap hari. Bukan. Ada yang 3,000, ada yang 5,000, ada yang 2,000. Tengoklah pada rezeki dia. So jadi 5,000. Dia perlu keluar modal
7,000 kena buat semua ni untuk dia mendapat 5,000 sebulan. Bagus tak? Bagus. Kalau dia adalah orang di sini, dia pun bekerja, siang dia bekerja 8 jam. So, malam dia buat part time, buat burger, jadi pendapatan dia sebulan berapa? 1,800 campur dengan 5,000. So pendapatan dia sebulan hampir 7,000. Kita berikan tepukan pada golongan yang macam ni. Yang berikan tepukan sangat bagus. Maksudnya dia berusaha untuk meningkatkan pendapatan dia sebulan. Tak ada orang dapat pendapatan duduk diam dapat duit, tak ada. Okey. Jadi ini adalah sebasic-basic perniagaan. Saya tak nak ceritalah tentang perniagaan yang ada kedai. Kalau ada kedai tu macam Tuan Vincent pernah kongsikan, dia melabur sebanyak 1 juta ringgit untuk buat bisnes pasir. Dan apa yang dia labur, dia juga kena usaha, kena beli mesin dan sebagainya. Tetapi dia bukan untung, tetapi malah dia rugi 80,000 sebulan. Apa yang Tuan Vincent telah kongsikan pada kita, dia mengeluarkan modal dan komitmen yang tinggi pada benda yang dia belum pasti pun dia buat. Sebab tu ramai orang gagal daripada orang berjaya. Lebih-lebih lagi dalam keadaan COVID. Kalau kita perasan tuan-tuan dan puan, di Malaysia, di Indonesia atau di mana saja, banyak kedai lengang, sepi, tidak dikunjungi pelanggan. Saya pernah pergi kat satu kompleks mall di kawasan Ceras. Saya agak terkejut, banyak yang tutup daripada yang buka. Yalah, sewa kalau kat mall mesti 3,000, 5,000. So kalau tak ada pelanggan, 2 bulan, 3 bulan tutup. So banyak yang gulung tikar. Maka atas kesedaran ini, kami membuat satu pilihan platform perniagaan, iaitu Hello Joy. Jadi kita padam, boleh jelas tak? Ini pilihan pertama, orang makan gaji. Ini adalah pilihan kedua, orang melibatkan diri dalam perniagaan konvensional. Dan yang ketiga, dalam Hello Joy. Dalam Hello Joy ni saya ringkaskan kat sini supaya nampak. Tolong zoom Hello Joy ni adalah satu platform perniagaan baru pandemik COVID yang kita telah sediakan peluang dan ruang kepada orang ramai, yang mana modal diperlukan hanya RM minima RM230 sahaja. Saya nak kategorikan sebagai modal pun tak layak, sebab dengan RM230 anda sebenarnya membeli barangan yang kami keluarkan, dan barangan ni adalah eksklusif. Jadi bila RM230 dapat 2 kotak, ini bukan modal, ini adalah beli barang. So beli barang, bayar RM230, dapat barang yang bernilai RM250. Jadi jimat tak? Jimat. 230, 250, jimat RM20. Ini perniagaan baru yang ramai orang dia cakap saya ini MLM ke, sebenarnya dia orang tak faham. Sebab apa tak faham? Sebab perniagaan ini baru tercipta, tak sampai sebulan. Okey. So dia pun beli barang, dapat barang. Tetapi di sini kami beri peluang untuk dia ataupun siapa saja yang kita panggil digital leader untuk memperkenalkan kepada orang lain supaya beli barang kat kedai Hello Joy. Dia pun perkenalkan kepada 2 orang. Tak perlu buka kedai, tak perlu ada risiko. Kenalkan, mudah sangat. Kenalkan ni bukan suruh jual. Kita kena faham maksud perkenal. Perkenal ni adalah recommend. Recommend macam saya selalu buat lah. Kalau orang nak pergi ke Lumut, saya selalu recommend orang pergi chalet ke Teluk Batik. Tapi bila kawan-kawan saya pergi ke Lumut, di chalet Teluk Batik, owner chalet tak bagi apa-apa dah dekat saya. Dia cuma bagi terima kasih Syam, datang lagi. Tetapi di Hello Joy, bila you kenalkan kepada 2 orang rakan hati itu tadi, akan dapat pulangan iaitu $5. Dan orang yang kita kenalkan mungkin juga dia nak berniaga. So mungkin sini boleh dapat package master
So master ni 2,300, dapat 400, ini dapat 160 ringgit. Memang kecil tuan-tuan dan puan. Tetapi kecil tak kecil, 230 tolak 20 ringgit, tolak 160, berapakah nilai barang yang dia beli tadi? Jimat tak? Jimat. So kalau boleh jimat, kenapa tak nak jimat? Kalau nak jimat, dia dah jual, perkenalkan saja kepada dua orang rakan hati. Memang kecil. Orang ni pun nak jimat, dia pun perkenalkan lagi pada dua orang. Kalau MLM dia bulat-bulat, saya ni orang saya nak ilustrasikan kepada orang. Ni pun perkenalkan kepada dua orang. Kalau you nak jimat, orang lain pun nak jimat juga. Cuma dia tak tahu je cara macam dia nak jimat. So orang ni pun perkenalkan pada dua orang lain. Ini bukan orang yang you kenalkan kepada dua orang rakan hati. Orang ni yang kenalkan pada rakan hati dia lain. Jadi sini jadi 4 orang. 4 orang, setiap orang sama berbelanja 230. 4 orang kenalkan 2 orang, jadi berapa orang? 8. Berapa? 8 orang. 8 orang ni setiap orang kenalkan 2 orang. Jadi berapa orang? 16 orang. 16 orang, setiap orang kenalkan kepada 2 orang. Berapa nak murid? 32 orang. 32 orang, setiap orang kenalkan kepada 2 orang. Jadi berapa? 64. 64 setiap orang kenalkan 2 orang saja, jangan lebih. Jangan macam doktor semua kenalkan 10 orang, jangan. 2 je. So 64 kenalkan dia 128. Seterusnya infinity ya. So bayangkan rangkaian di bawah anda makin lama makin ramai. Saya ambil contoh. Kalau sehari kenalkan orang, 2 hari 4 orang, 3 hari 8 orang, 8 hari keempat 16, seterusnya dalam tempoh agak-agaklah dalam tempoh 1 bulan ataupun 2 bulan. Berapakah jaringan di bawah anda? Agak-agak. Saya ambil contohlah 1028. Dan orang-orang di bawah rangkaian anda tidak kenal. Itulah networking. 128 kalikan dengan 230, berapakah jualan anda? Sebab jualan, niaga ni jualan tolak kos. Banyak tak jualan anda? Banyak tak? Banyak. 1028 kali 230, setiap seorang membeli barangan saja. Saya nak cerita ni. Jangan cerita dia buat belian ulang. 1028 orang yang anda pun tak kenal, seorang hanya membeli susu ni untuk kegunaan sendiri sahaja. Okey? So berapakah jualan? Tolong saya. 236,000 baht. So jualan anda adalah 200 berapa? 236. 236,000 lebih kurang. Kos anda berapa? Kita dah belajar peringkat awal tadi. Berapakah kos anda? Come on. Kos. Berapakah kos you? 230 ringgit. Ada kos lain? Tak ada. So berapakah keuntungan anda? 236,000 tolak 230, untung tak? Untung besar tak? So inilah dia perniagaan yang ala baru yang saya sangat-sangat rekomenkan kepada semua orang di pelosok Asia Pasifik. Anda tidak perlu ada office, tidak perlu ada kos, tidak perlu ada apa-apa, cuma hanya memperkenalkan kepada dua orang, bantu orang, jualan anda akan tinggi. Kenapa jualannya tinggi? Sebab rangkaian. Bayangkan jika di bawah anda ada 10,000 orang suatu hari nanti. Seorang hanya bagi keuntungan RM1 sahaja. So kalau ada 200,000 orang, seorang RM1, berapakah pendapatan anda? RM10,000. Matematik mudah sangat. Kalau 200,000 kali RM1, 200,000 lah. Ini yang saya cakap luar biasa hebat. Dengar tepukan. Jadi pada anda yang di luar sana, saya tak berniat untuk nak elaborate lagi. Kita ada masa ke? Kita ada masa dalam 5 minit lagi. So anda boleh pilih. Tidak ada masalah. Sama ada anda bekerja, tetapi bila anda bekerja, anda join 230, dapat barang, perkenalkan kepada orang ramai, anda ada pendapatan pasif. Kalau tambah lagi 6,000 sebulan, okey tak?
Okey, kalau tambah 12,000 sebulan, okey tak? Okey. Tepuk dada, tanya dan hati dan jiwa. Itu yang paling penting. Jadi inilah dia bisnes ala baru sekarang ni telah tercipta. Jadi saya menyeru pada orang ramai, buangkan segala keegoan, pahami tentang perniagaan ini, jangan kita judge. Never rush to judgment. Come and visit us, dapatkan pencerahan yang betul. InsyaAllah kami akan kongsikan macam mana boleh sama-sama berjaya di dalam platform HelloJoy. So, saya nak persilakan kalau ada siapa-siapa yang nak bertanya semua tu, saya harap perkongsian saya ni bermanfaat untuk diri saya dan bermanfaat untuk tim-tim leader yang disebabkan COVID ni nanti tak dapat nak datang center. Jadi saya harap you all sharekan ilmu ni kepada orang ramai. Sekiranya bermanfaat, sila buat keputusan dan sila buat tindakan. Tapi kalau tak bermanfaat, anggaplah tak ada apa-apa. So itu saja daripada saya. Sebelum saya undur diri, saya ingin memohon ampun dan maaf kepada semua yang menonton ni. Seandainya apa yang saya kongsikan ni ada tersalah, terkasar, menyinggung mana-mana pihak, niat saya tak ada macam tu. Saya cuma nak berkongsi maklumat. Dan tak kisah apa pun bidang yang anda ceburi, saya doakan agar kita semua berjaya dan dipermudahkan urusan oleh Allah SWT. Dan yang paling penting, kita jaga diri kita daripada wabak COVID yang semakin meningkat. Dan jangan kita mencipta alasan. Orang berjaya mencari jalan, orang gagal mencari alasan. Jadi yang ni yang saya nak kongsikan. Anda di sini buatlah keputusan yang bijak, melibatkan diri dalam apa pun yang anda lakukan. Buat satu perkara yang baru, nama pun norma baru. Jadi bila buat benda baru, kita kena buang ego kita, belajar perkara baru. InsyaAllah matlamat kami untuk berjaya dan menjayakan orang ramai akan tercapai. Jadi saya mohon pada semua yang menonton ni, sekurang-kurangnya anda sampaikan kepada orang-orang yang memerlukan peluang ini. Sekurang-kurangnya doa. Sama-sama kita mendoakan sesama kita agar wabak COVID ni cepat hilang dan ekonomi kita menjadi pulih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan balik majlis ini kepada kita punya MC. Itu dia satu perkongsian yang cukup menarik daripada Tuan Vice President kita, iaitu Tuan Shahnon Ahmad. Terima kasih di atas perkongsian yang sangat menjelaskan itu. Okey, so dekat sini kalau kata kita boleh tengok kata-kata daripada Siti Zaliha Nordin. Dia pun mengucapkan terima kasih Tuan Shahnon, penjelasan yang cukup jelas. Alhamdulillah, success together. Okey, amin Kak. Pada Tuan Farid Tan. Tuan Farid Tan, terima kasih. Terima kasih. Saya ucapkan pada semua yang menonton ni, terima kasih banyak-banyak. Peluang perniagaan HelloJoy ni sekurang-kurangnya kita dapat bantu ramai orang yang tak ada pendapatan, tak ada modal. Tapi kalau 230 ni pun kita tak boleh nak usahakan, saya rasa tak ada peluang di dunia ni lagi lah. Dan RM230 ni satu modal yang sangat rendah. Dan belum pernah lagi saya dengar ada orang bankrupt. Modal RM230 tak ada lagi. Dan dalam package master kita modal serendah RM2,300. Kalau yang ni kita boleh dapat $100 pada yang meniaga $2,300. Boleh dapat $1,000 per hari. Dengan hanya bermodalkan cuma $2,300. Tak besar pun. Tak perlu maintain, tak perlu bayar membership, tak perlu pun apa. Inilah dia bisnes alam baru. Dan saya sangat bersyukurlah pada semua yang menyokong kami, termasuk Koperasi Jaya. Berikan tepukan. Semalam kita bekerjasama dengan Koperasi Jaya untuk bantu ahli-ahli koperasi untuk mencipta pendapatan dalam platform HelloJoy. Terima kasih Koperasi Jaya, terima kasih Kopsha, terima kasih koperasi-koperasi yang mula bergabung dengan HelloJoy, termasuk Angkasa. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Pak Rubin. Okey, so apa tadi Abang Cik? Abang Cik cakap apa? Kita nak kepada yang masih belum jelas tentang kita punya penerangan tadi, kalau kata duduk di berdekatan KL, boleh datang ke kita punya e-boss session lah pada hari Selasa nanti. E-boss ni maksudnya minggu depan baru kita akan mulakan. So kenapa kita mulakan e-boss ni? Sebab kita nak bantu bagi pencerahan yang benar, jelas, tepat dan mudah kepada orang ramai.
Sebab di sini ramai orang yang tak tahu apa-apa pun dah mula mencipta pendapatan sebab ada support penerangan yang jelas. Jadi bila orang nampak jelas ni, orang akan join. Sebab apa? Jelas tadi. Jadi pentingnya kita sampaikan maklumat yang benar, jelas dan tepat pada orang ramai. Jangan jadi nasi kandar dalam bisnes seller join ni. Tentang produk dan apa semua nak kena jelas. Kena jelas, insyaAllah. Bila jelas, orang akan nampak peluang, orang tak nampak bala lah. Dan bila orang nampak peluang, biasanya macam saya lah, seorang peniaga, bila saya nampak peluang tu, saya akan usahakan. Kan? Tak ada orang nampak peluang, duduk diam, peluang tu datang. Tak ada lagi dalam dunia ni, kecuali di syurga. Kat dunia semua kalau nampak peluang, kena usahakan, kena berkorban, baru peluang tu jadi kenyataan, insyaAllah. Ya, bukan cuma angan-angan sahaja. Okey, so saya pun nak ambil kesempatan ini untuk menekankan sekali lagi, sesi live kita seterusnya adalah pada hari Isnin ya. Pada hari Isnin, Rabu dan Sabtu. Pada setiap hari Isnin, Rabu dan Sabtu. Setiap minggu jam 9 malam. So jangan lupa share, like dan komen di bawah. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Joy. Hello Joy.